Alright, okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Diharap semua sihat-sihat belaka. Hari ni hari Sabtu 4 April. Okay, hari ni saya sedang buat video untuk analisa pair-pair mana yang kita tengok menarik untuk market hari ni, untuk market minggu ni, untuk dibuat untuk kita analisa untuk market minggu depan. So okay, kita try start daripada EU dulu. Okay, disebabkan semalam ada NFP so kalau ikut NFP tak banyak bergerak, tak ada banyak sangat lah untuk USD, tapi boleh tahan juga je. Nampak pattern just follow, maknanya price hanya follow pattern saja, nak siapkan pattern. Ini tadi kita ada buat analisa untuk EU ni. Baba. Okay, kita start dengan monthly. Okay, monthly masih lagi kita nampak bearish sebab MA ni dah macam tu hari saya cakap, nampak jelas dia dah buat rejection dekat MA kita ni. MA apa ni, 145 color warna hitam. So bawah dia MA 80. Okay, sekarang MA kita 14 ni yang warna merah ni dia dah cross so maknanya sebenarnya bahagian ni dah siap. So kalau ikut pattern sebenarnya macam ni. Okay, misal kata price datang daripada atas dan dia dah cross kita punya semua MA ni, especially yang hitam dengan hijau ni. So sekarang ni dia dah buat lower low bahagian bawah. So lower low ni dah test berapa kali sebab dah tentu price ni dia cuma bahagian ni dia cuba nak break dan sekarang ni memang dia dah berjaya break walaupun pin bar kecil sini. Okay, so daripada sini dia melepasi ni yang panjang macam ni. Kalau kita tengok pattern ini sebenarnya paling best je bila keadaan kalau kita dapat sini sharp shooter ini sebabkan ni monthly tapi sebenarnya dia akan support lah untuk time frame lain, weekly, daily. Kalau kita follow insyaAllah kita boleh dapat atas ni. So kalau kita dapat atas ni memang sebenarnya boleh terus saja. Kita tak payah nak ni, just setting BE saja, sebab bila dia dah buat rejection macam ni, automatic price akan melebihi daripada area ni, dia akan melebihi. So sekarang ni sebab area ni dengan area ni sama juga, sama dekat dengan ni sebab dia dah beberapa kali test harga ni berulang kali dan akhirnya dia buat ni pin ni. So ini signal lah, tapi ni breakout signal untuk next future. So sama juga dengan benda ni juga. So saya kecilkan sikit ni. Okay, tengok price ni dia test dah berulang kali. Ini yang saya panggil double, setiap kali dia akan buat sini. Ini double bottom lah, mungkin double atau triple bottom sini, tapi kat sini dia dah buat break dah kat sini. So bila price datang daripada atas dia rejection kat sini. So ini kita panggil retrace, ni proses retrace ni, retracement. So once bila dia dah reject kat atas, okay, dia akan turun melebihi daripada paras ni. So ni kena ingat ini pattern, ini teknik pattern lah. Pattern mana-mana time frame pun akan jadi sama juga. So ni daripada atas, so dia buat dia punya high low dia. So bila dia reject kat atas, so dia akan pergi melebihi daripada paras ni. Cuma kita nak tahu kat paras mana aja. So yang paras sini adalah berdasarkan kawasan sini. So ini kita akan buat analisa. So ni jangan tengok pada time frame monthly tu. Ni saya bagi tahu macam mana pattern pricing yang selalu akan terbentuk. So at least kalau kita nampak mana-mana time frame pun kita confident sikit. Bila kita dah beli sharp shooter, kat mana bahagian yang sepatutnya kita ambil. Dan bila kita dapat, betul kita dapat sell kat sini, so kita yakin, kita tahu dia akan melebihi. Tetapi setiap penurunan ni, time frame lain akan bagi confirmation. So itu bagus MA, kita boleh follow ikut MA ni saja. So selalu dia akan melebihi daripada kawasan sini. So next bila dia once dia buat rejection, so dekat atas ni dia buat ini kita panggil head and shoulder. Ini bukan ini FTR, dia panggil fail to return sebab dia fail untuk pergi pecah lagi ke atas ni. So bila dia turun, once bila dia tak boleh melepasi daripada sini, itu bermaksud akan terjadi satu retracement. Ini sebenarnya confirmation lah. So ini confirmation ni untuk dia nak dekat sini ni selalunya order banyak ni. Area ni akan order banyak sebab mana yang trader mana yang profesional, so diorang dah biasa dengan pattern yang macam ni. So di antara favorite dia orang punya pattern. So ini kawasan memang ni betul-betul
dia orang ambil clean shot. So sini clean entry sebenarnya. Sebab kenapa clean entry ni, sini kawasan sini dengan kawasan ni sama lah clean entry ni. Kalau kita dapat ni cantik lah. Sebab price tak pergi lagi lah, ambil masa lama lah untuk nak pergi lagi. So once bila dapat rejection pun dia akan melebihi daripada semua ni. So sama juga pattern yang belah sini akan jadi sama dekat sini ni. So ni sama juga. So dah berapa kali dia test. So ni kawasan ni pin. So dia dah break. Saya akan sesuai garis kat sini. Kalau kita train line kat sini, so kita nampak ni dah tebus lah, dah break out. So just bila dah break out macam ni, so kat atas ni ini retrace lah ni. Ini memang once bila dah macam ni, ini pun clean juga tapi short lah. Kita boleh ambil ni sampai kat atas ni. So once bila dia dah sampai kat atas ni, so kita tengok ni. Okay, MA ni dia berfungsinya begini. Okay, price ni akan buat ikut apa yang buyer and seller punya order. So price ni akan bergerak ikut ni, sebab kita tak kenal market. So market satu dunia kan. So market tu akan bergerak ikut order masing-masing. So pricing ni akan bergerak ikut buyer punya seller. Maknanya di mana ada buyer, di situ ada seller. Sebab kalau tak ada pembeli, penjual tak boleh nak jual. So kalau pembeli tak ada, penjual tak boleh nak jual juga. Lebih kurang macam tu lah. So ni semua buyer and seller punya ni lah. So kawasan ni sebenarnya ni kawasan ni pun clean shot kan. So ni clean entry. So siapa yang dapat ni pattern yang macam ni memang seronok ha. Sini memang tempat yang lot gajah kan. So daripada MA ni kita ada peluang untuk kita nak ambil short clean. Short clean ke long clean ke, kita boleh ambil entry yang jenis clean lah, bersih lah. Kalau kita punya nak intraday ke nak swing ke, so maknanya bila profit kita biru merah tak adalah kita tak ada guideline kan. So kejap biru, nanti kejap lagi merah sepanjang-panjang merah je kan. Tu susah juga. Sebab tu MA ni saya custom ni at least dia bagi guide saya kat mana kita nak entry, kat mana kita nak exit, kita nak keluar. Lepas tu kat mana kita nak ambil short untuk kita nak ambil clean entry. Sebab tu MA ni memang setakat ni terbaik lah. Semua kita nak kena tahu macam mana nak analisa je mengikut MA ni. So tu lebih kurang lah cara ni. So kalau kita tengok ni pattern ni, kita tak nak tengok monthly ni. So kita tengok pattern dulu. So kita tengok pattern. Okay, ni kita dah ada lower low. So next adalah lower high. So lower high tu area ni. So area ni. So kita tahu sekarang ni price tengah nak cari apa? Lower high ni, next lower high. So lower high ni akan jadi area analisa ni, mungkin bahagian sini ataupun bahagian sini. So sini atau sini memang ada ni. Sebab apa? Sebab kawasan ni adalah berdasarkan ni tadi. Area ni dan area belakang. Price selalu akan berhenti ikut history sejarah. Harga-harga rintangan, harga-harga halangan yang lepas yang dulu. Sebab tu saya kecilkan ni supaya kita nampak dia punya movement dulu, supaya kita nampak dia punya pattern dia bergerak. So sekarang ni sampai sini. So ni kita tahu ni akan assignment ni adalah untuk buat breakout. Okay, tapi berhati-hati, bukan makna kalau kita sell hari Senin ni akan terus pergi ke bawah. Tidak ya, dia macam ni ya. Okay, ni saya terang. Okay, line ni saya tutup dulu. Ni line ni itu hari yang kita buat analisa itu hari. So gam-gam price berhenti dekat situ. So gini. Mungkin tak nampak. Okay, tak apa, saya buang dulu lah. Contoh ni semua supaya kurang jelas ni. Baik ke ya. Okay, atas tu taklah. Okay, disebabkan kita ambil kawasan ni je. Yang belakang kita dah tahu lah, belakang sini kita dah nampak sebab ada lower low. So kita tahu sekarang ni nak price nak buat lower high next lah untuk dia punya ni. So kita tahu memang movement ni sangat bearish, akan ke bawah. Dan MA ni menunjukkan memang bearish sebab jarak di antara ni. So perasan kat sini kita tak ada turquoise punya colour. Sebab monthly ni terlampau besar, so turquoise berada di mana-mana tak tahu entah. Dia hilang dengan sendirinya. Allah Akbar. Ini datang balik pula. Okay, sekejap. Yang dah buang, dia datang balik. Okay, sekejap. Okay, macam tadi yang saya beritahu macam mana price berjalan ni. So sekarang ni dia buat rejection kat sini untuk kawasan ni, pin bar ni. Ni kita panggil candle inverted hammer tak silap. So inverted hammer ni memang ini inverted hammer untuk sell
Ini penentu dia doji ni. So candle pun kena kenal untuk nak tahu apa fungsi ingaf, apa fungsi doji, hammer, apa dia sehari kita akan tengok cara live, sebab hari ni hari Sabtu tak ada market tutup so kita buat analisa saja. Okey, saya terangkan macam mana price akan berlaku. Okey, ni monthly so monthly ni bermaksud kita hari ni berapa bulan, sekarang baru kita tengok time frame okey, 4 bulan. Okey, clear apa ni tadi kita dah tengok pattern, kita dah tahu movement pattern, jangan tengok time frame tu. Macam mana apa pattern tengah buat, sebab itu kita tahu major assignment untuk price EU ni. So USD sedang planning untuk menguatkan lah dia punya index tapi mengikut MA ni dia akan tunjukkan kita satu persatu. So sekarang ni okey, bearish kita dah tahu dah, sebab jarak di antara 145 dengan 80 ni warna hijau ni. So 14 warna merah, yang 5 warna biru So sekarang ni guys, setakat 4 hari bulan ni, cuba bayangkan 4 hari bulan ni dia dah panjang dah, baru 4 hari bulan ni, baru berapa hari untuk 4 hari so dia dah panjang macam ni. So dia start ni berhenti disebabkan pin bar ni kan. So bermaknanya hari ni hari Sabtu, so by Monday bermaksud sekarang ni dia dah jumpa support pertama rintangan pertama yang kawasan sini rintangan pertama kawasan sini. So agak-agak rasanya akan terus bawah tak? Saya rasa tak lah, sebab sekarang ni kita try buat line, tengok dia dah break ke belum. Sebab kalau dia belum break, bermaksud rasakan masih lagi buat kerja dia. Okay, ni kalau pakai komputer senang sikit, kita boleh dapat data. Tapi kalau pakai handphone ni, just garis, tengok pandangan mata je lah. Alright, okay. So sekarang ni kalau garisan kita tu, trendline kita dekat 1.07671. So kita try tengok. So, okay, kita dah ada kita punya MA yang bertugas kat sini. So ngam-ngam dia kena. So sini dah menunjukkan dia dah kena So ngam-ngam kena dan tak tembus. Tak tembus lagi So tak tembus, dan kita nampak warna merah ada di atas ni ni MA 14 itu ada di atas ni. So tadi monthly, ini weekly So saya tukar weekly ni, so kita nak tahu kita nak satu candle ni je, kita analisa satu candle monthly tu tadi. Dan kita nak tengok sekarang ni market untuk hari Isnin agak ke atas ke bawah ke, nak ke mana ke. So ini dia punya analisa yang kita boleh perhatikan daripada MA ni. So sekarang kita tengok yang 14 dengan 5 ni, dia tengah dia jaga high dengan low ni. So kalau tengok yang low ni ngam-ngam kena so ngam-ngam kena, kita tukar. Tapi itu maksudnya dia dah ada rintangan tu kat bawah tu. So bila dah ada rintangan, tugas price tugas harga kena bergerak mencari ni. Okay, ni daily ni. So ni tempat yang tadi dia berhenti tadi 6. So next hari Isnin akan terbentuk satu candle baru sebelah dia. So kita nak tengok ni sekarang ni sama dia turun bawah ataupun dia break ataupun ni atas. Sebab ni sekarang ni kita punya MA5 warna biru ni, tengok kita ada, dia dah duduk dekat atas So ni macam yang tadi saya beritahu, bila candle ini dia dah break MA kita warna biru tu. So next candle buka, dia dah duduk betul-betul lah. So kawasan ini, okay, saya ambil lain lagi, saya ambil lain atas ni lah. Ini adalah resistance, automatic resistance. So nanti kita confirmkan balik pada setiap time frame yang kita akan tengok nanti. Okay, sekarang ni kita pergi ke time frame 4. Okay, sekarang ni kita nak analisa candle yang monthly tu tadi, daripada monthly dulu sebatang tu ni. So sekarang ni dia dah kena support, dia dah ada rintangan bawah, dia dah jumpa tapak. So dia tak boleh naik teruskan, so dia kena naik dulu, dia buat retracement proses dulu. So weekly kita nampak dia punya proof bukti MA kita dah kena pin bar untuk yang sebatang weekly ni minggu ni. So itu dah membuktikan dia memang betul dia dah kena kepada support lah, tapak-tapak. So dekat daily ni, okey, yang ni proof dia lain pula okey, ni okey, MA 14, okey, dia dah cross. So dia membengkok ke bawah so bearish tu masih kuat lagi lah, bearish masih kuat. Tetapi kawasan sini sampai yang mula-mula ni kan ni, so harga 1.088436 yang saya gariskan tadi ni, warna biru ni adalah penentu. So maksudnya kalau harga ni break untuk hari Isnin nanti, bermaksud dia akan pergi ke next. So merah ni akan turun,
dia akan jaga. So first dia akan kena warna merah ni, ataupun time frame yang lebih rendah, kat H4, H1, M30 ataupun 15 atau 5 ataupun 1. Tetapi saya gariskan dulu yang warna biru ni tadi, warna apa ni tadi, purple. Itu adalah garis panduan kita supaya kita tahu bila dia break, so dia akan turun ke bawah. Bila dia turun bawah, so bila turun bawah tu maksudnya tu kita nak kena tengok sama ada, sebab tak ada confirmation tu. So, sebab kalau dah ada satu candle yang pum naik atas, dan bila dia turun bawah, bila dia close kat sini, next candle dia buka betul-betul atas price ni, dan dia pergi atas, itu dah confirm dah. Maknanya candle ni, kalau candle yang hari Senin, mungkinlah kalau dia pum dia naik breakout, dia dah breakkan line yang kita garis ni, dan bila dia close ngam-ngam dekat situ, so next candle itu belum confirm lagi, sebab bila dia dah dia duduk betul-betul kat ni, kita takut dia akan terus ke bawah. Sebab kita tahu monthly dengan weekly masih very lagi kekuatan untuk turun bawah. So dia break itu hanya semata selepas ni bila dah turun bawah. So bila price ni agak-agak dia akan melepas sini ya. InsyaAllah dia akan confirm melepas sini, tetapi dia akan melepas sini ya. So maknanya kalau siapa yang dapat awal sini akan turun banyaklah, kita boleh dapat sampai bawah lah. So ini kepada intraday, kepada swing tu memang cantik lah. Bila time hari Senin ni nanti dia buat retracement proses dulu. Hai pelik Hari ni dah dibuang tapi dia timbul lagi. Dia tak nak dibuang kot, tak apalah, biarkan dia kat situ. Ok, so ni untuk yang daily. So maksudnya kekuatan dia ni kat daily ni masih lagi nak ke bawah, cuma ada retracement. Maybe untuk hari Senin ni akan ada retracement kat atas tu nanti, sampai ke yang tadi kita gariskan warna purple ni lah. Mana pula lain dia dah hilang dah tadi. Kenapa ada benda ni lah. Ok, yang ni. So tinggal saya highlight tau. Mungkin memandangkan jarak antara MA merah, MA biru, MA5 dengan merah ni memang jauh. So sebenarnya kekuatan bearish memang sangat kuat lah. Sangat kuat. So kemungkinan besar price tak mampu untuk nak pergi ke atas ni, ataupun dia mampu pergi tapi ngam-ngam buat rejection kat situ untuk pergi bawah. Ataupun hari Isnin bila buka terus turun ke bawah. So kita tak tahu. Tetapi sekarang ni sebabnya daily ni, so sini sampai sini pun dah besar dah ni kan. Ni mau dah berapa pip dah ni kalau kita nak kira. Ok, jom kita kira tengok berapa pip. Ok, daripada sini sampai so berapa, 833 lebih kurang 83 pip. So 83 pip kalau kita letak 0.1 0.01 pun dah berapa $8 bagi akaun yang besar tak ada masalah lah. Tapi $8 kalau biru ok, tak ada masalah. So ok, sekarang kita tengok. Ok, untuk daily kita dah ni kita dah nampak lah dia punya ni, dia sekarang ni betul-betul duduk dekat support ke bawah. Maknanya untuk dia nak teruskan tu nanti dia akan buat satu proses untuk breakout ke bawah tu tadi kalau dia nak teruskan. So tadi monthly dengan weekly dengan daily sangat kuat, bearish sangat kuat untuk harga turun ke bawah. So kemungkinan besar akan ada proses-proses untuk breakout dulu ni, untuk dia turun ke bawah dulu, dan bila dia dah pecahkan tu, so baru dia naik dulu sikit, baru dia akan turun. Macam tu lah prosesnya tu. So nak confirmation, so kita betulkan balik ni guideline kita ni guideline untuk kita nak tahu kalau dah breakout. Ok, H4. Ok, right. Tu dia. Ok, tadi persoalannya sama ada hari Isnin nanti bila open terus turun ke bawah ataupun tak. Dia akan naik dulu untuk dia teruskan. Dia akan naik dulu untuk nak buat retrace, cari resistance untuk dia nak teruskan turun ke bawah. So sekarang ni dekat H4 ni mungkin ada keluar. So ini yang kita dapat daripada daily ni, sebab dekat situlah candle daily MA warna biru, MA5 sudah cross. So ini dia. So kita tengok ini satu lagi saya share. Bila dalam keadaan sebatang, bila macam ni dia compress, kawasan ni compress dan dia turun sebatang. So next turun sebatang lagi. So sekarang kat sini dia sebatang, yang ni sebatang, tetapi yang candle ni dia dah break candle sell ni. So kita tengok garis. Ok, dah break. Ok, dia dah break, dah ada pimbang. So dia berhenti ni adalah tak ada kawasan mana-mana. So dia berhenti ini tadi adalah berdasarkan ini sini. Jadi ni
Yang senang cerita ni lah. Itu dia. Ni. Sini. Sini. So ini dah jadi RBS dia. So ini resistant. So ini jadi resistant. Okay, ni. So ini sebenarnya risiko sebenarnya kita nak ambil kawasan ni. So automatic warna sini tadi kita naikkan sampai yang warna purple. Ini adalah zone. So kawasan ni akan kompres sebenarnya. So kawasan ni kompres. So kompres ni sekarang ni kita tengok kat H4 ni. So kompres, so maknanya setiap satu candle ni akan 4 jam berlaku. So kalau kita nak tunggu ni 4 jam setiap satu candle ni, dia ambil masa yang lama So sebenarnya kalau kita terus ambil sell kat sini ke, kita akan hadapi risiko untuk kena merah. Kalau kita ambil buy pun kita ada risiko dia akan biru merah. So cara macam mana kita nak tahu. So selalunya kalau kawasan macam ni saya scalp dulu. Tapi tinggal lagi kita tahu assignment tu adalah nak turun bawah kan. So kawasan sini saya akan scalp buy ni salah. Mana dulu position pun saya akan ambil, tapi short lah. So saya akan trade dekat M1. Kawasan untuk saya M1 5 dengan 15. Sebab ni H4 ni dia adalah kepada daily tu tadi. Logiknya macam ni lah. Okay, daily tu candle ni tak besar, Masya Allah. Dia keluar balik lah. Trend line ni memang tak nak buang agaknya, sebab dia dah bantu dah. Automatic. So sebenarnya trend line ni sudah buat dah lama dah. So ni dia datang sendiri lah. Dia ikut yang trend line ni adalah mengikut SBR ataupun RBS. SBR tu support become resistant, RBS tu resistant become support. So tengok pada price tu datang pada atas bawah ataupun bawah ke atas. So okay, sekarang kita dekat H4 tadi. Okay, kat H4 ni kita dah tengok kawasan price daripada bawah. So dia dah reject ni disebabkan kawasan ini memang ada rejection. Tapi kalau kita tengok yang betul-betulnya, so kita ada gap lagi, ada ruang situ dengan yang warna hijau ni. So lah sebab ni kita tak boleh nak dapat sharp kat komputer, kita boleh ambil data senang. So kalau kat H4 ni kita kena ambil kebetulan tu warna hijau tu dah betul. Tinggal lagi price ni dia tak duduk. So saya confirm hari Senin ni bahagian kawasan akan kena kompres. So maknanya ni zone kita untuk hari Senin sebelum dia nak buat ni. Tu dia. Jalan. Okay, kita tukarkan kepada yang ini kan. Yang ini akan dekat sini. Mana dekat open ni. Open daily. Saya betul lama ni. Sebab dia hilang yang jadi masalah ni. Okay, kan yang ni. Okay, berdasarkan MA duduk di atas candle 66. Tetapi MA tu dah masuk body dah tu sebenarnya. Okay, so okay tu dia. So ni zone kita, zone compress lah. So zone compress ni insyaAllah ni nanti H4 ni ni dia akan jaga. Selagi dia masih terbuka macam ni, korang tak payah dah kalau nak nak main sampai beberapa hari nak jaga position tu tak payah. Kalau korang dapat bawah macam ni next sebab kita trade ikut timing kan. So setiap candle ni 4 jam. So korang boleh timing sendiri. Selalunya saya bagi tips lah, setengah jam sebelum nak complete untuk new candle untuk 4 jam. Dan tu korang boleh cari entry setengah jam sebelum. So setengah jam yang terakhir time tu korang masuk. Sebab time tu selalunya ada candle akan bergerak pada awal minit. Maknanya contohnya macam ni lah. Bila dia open saja candle baru, teruk dia bergerak dalam berapa minit saja. Untuk 5 minit macam tu, 10 minit tu dia dah bergerak lepas tu kita nak tunggu berapa jam tu kan, dia main kat situ je. Ni masalahnya kalau kita tak ada guideline. So MA ni akan bagi guideline dan kita akan tengok ke logikat price tu. Tapi lagi wajib kena ada zone supaya kita tahu. So ni saya sudah tahu diskaun kenapa dia timbul sebab sebenarnya line ni hilang-hilang lah. Okay, right. So ni kita punya zone tadi sampai sini. So ni kita kalau kawan hitam. Sebenarnya saya kena kawan hitam tu sebenarnya untuk guideline saya sebab warna hitam ni dapat highlight kan.
Dalam ni saya kosongkan dulu sebab kita akan tengok time frame yang lebih kecil. Ini pun saya buang dah. Okay, nampak So itu trendline daripada kita punya candle, hasil daripada candle, trendline daripada kita punya RBS atau SBR. So ini trendline. So automatic ni adalah zone. So zone ini adalah zone kepada retracement. So kalau kita tengok logik, kawasan yang tadi kita jumpa adalah kawasan sini. Ni dia. Terang-terang dah. So maknanya kawasan sinilah tuan-tuan dan puan-puan boleh grab untuk position sell untuk kita nak teruskan. Untuk teruskan. So maksud macam ni, bila price datang daripada atas, bila dah berjumpa support walaupun support kecil, price mesti naik dulu untuk nak cari resistance baru supaya dia dapat turun ke bawah. Atau sebab ni 4 jam, so next dia akan bagi satu signal dulu. Satu candle akan turun, turun sini, dia bagi kawasan sini, dia bagi pin bar satu je, macam tu. Lepas tu jangan korang terus sell lah, sebab lepas tu movement akan naik dulu sikit dalam kawasan-kawasan ni lah. Lepas tu lah, itulah paling clean sebenarnya kalau kita nak ambil lah untuk dia next, sebab selagi tak ada nampak pin bar untuk break kawasan kita lain ni tadi, so itu kita skip je lah. Kalau kita nak cari ataupun kita tunggu pun boleh, mana-mana pun terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. So okay, kita tengok H1 apa dia. So tu dia. Okay, kita nampak tadi kawasan ni adalah kawasan untuk kita nak cari entry untuk sell. So kalau kita tak ada line ni pun sebenarnya MA ni akan bantu. MA warna hijau, MA warna hitam. So cukup kalau dia dah sampai warna hitam, warna hijau ni pun, bila dia benda bergerak akan begini sampai naik atas pun turun bawah. So kawasan ni akan banyak up and down lah. Confirm lah ni. Lagi-lagi sebab ni kawasan ni 1 jam Okay, so maknanya kalau kita tengok daripada ni, so kita tengok candle, kita kenal candle pula So bila candle doji macam ni dah siap ni, so ni bila dia ada keluar macam ni, so next kemungkinan adalah doji juga, ataupun dia keluar atau sah tu boleh jadi. Tapi okay, so disebabkan kawasan ni bawah ni kosong. So sekarang kita tengok price datang dari sini, terus reject, sell, buy, reject, sell. So sekarang lepas ni adalah sell at least sampai sini. So bila dia dah break up, so biru ni dah jaga dah ni. So maknanya dalam 1 jam tu, kalau korang pandai, sebab 1 jam ni ada 2 batang M30, ada 4 batang M15, dan M5 berbatang-batang korang kira sendiri. M1 lagi lah banyak batang dia. So untuk 1 jam ni, compression yang macam ni memang sebenarnya untuk kaki scalper paling best lah. Tapi bukanlah setiap minit dia akan begitu, tak ada. Sifat selalunya candle ni, kalau dia dah hujung time sebelum candle baru, dia tak gerak. Ataupun bila tukar candle baru, masa awal candle tu lah dia bergerak terus. Lepas tu contohlah dia bergerak untuk masa 15 minit tu, dia turun semua. Untuk baki masa 45 minit, itu aje lah. Dia turun situ. So itu kita panggil sideways tu, time tu untuk time frame dia kecil nanti, untuk dia nak habiskan 1 jam dengan candle tu. So setiap candle ni korang nak kena marking sini dia punya timing, supaya korang tahu bila korang dapat clean korang rasa entry tu dah clean lah. Tetapi bila price datang, jiwa korang dah kacau lah kan? Lepas tu dah close. Siapa-siapa pun akan buat, saya sendiri pun akan buat macam tu. Tapi at least bila kita ada satu benda yang guideline kita, okay, price tengah masih lagi buat up and down. So kita macam saya tu, saya akan buat kita akan scalp dulu. Kita ambil risiko low risk untuk scalping. So kita akan, walaupun ni lah sing depends pada lot size korang. Yang penting margin level percentage korang kena jaga, sebab kena selesa kan. Nanti kita buat video untuk tu, macam mana kita nak jaga untuk margin level percentage kan. So tapi maksudnya macam tu lah untuk candle yang ni 1 jam ni. Sekarang kita analisa candle 1 jam kan. Okay, apa yang kita dapat kat sini, warna merah dia dah ada pin, dia dah break. So maksud untuk price nak pergi ke atas memang senang lah. Tetapi sekarang ni dia buat kat sini, dia buat rejection walaupun dia dah break ni, kita punya MA merah. So ini adalah next future kita ni, untuk dia lebih senang lagi. So sekarang ni dia nak buat dia, sebab tu saya cakap lepas ni candle akan turun bawah dulu. Candle akan turun bawah, so dia akan cari kawasan-kawasan ni kan. Dia akan cari kawasan-kawasan ni. So macam saya bagi tahu sifat pattern sideways, ambil ni sideways sini, lepas tu sini maknanya melebihi daripada kawasan sini. So ini adalah head, so sini masuk body balik, sini masuk body balik, so keluar sini. So head belum siap lagi ini hanya pin dia, pin. So lepas ni dia akan turun. So kemungkinan besar adalah kawasan-kawasan, sebab ini dah sini agak-agak dia orang akan pergi sini ke, kemungkinan price akan pergi sini buat rejection naik sikit. Jangan dekat sini korang pun buy, korang ingat dia boleh lepas pergi sini. So rupanya sampai sini dia turun lagi. Sebab apa? Sebab dia belum buat tapak dia betul-betul kuat lagi. Dan satu lagi, time frame besar kita tahu dia akan
masih lagi bearish, masih lagi turun bawah. So contoh kita ingat dapat sell kat sini, okey, kita dah boleh ni lah, dah boleh okey letak setting SL, pergi BE. Sekali price pergi lagi balik kan kat sini kan. Rupanya dah jiwa kita dah kacau kan. Upside price tak ni lagi kan. Jadi sebab tu analisa ni korang kena jalankan dulu, dapatkan zone dulu. Tengok dia punya price dia, trend line datang balik kan. Betul lah. Tak apalah. So kemungkinan besar ni hari Isnin ni dia akan move ke bawah dulu. Tapi korang tengoklah ni kan trend line ni warna biru ni dia akan jaga. So ini merah dah weak lah, dia dah pecah. So yang kat sini ni sama ada dia akan buat kuat dekat tapak warna biru ni untuk dia nak teruskan pergi, insyaAllah mungkin. So ke bawah dia nak pergi bawah pun insyaAllah mungkin. So kawasan ini adalah up and down tau. Jadi korang jangan yakin sangat lah untuk nak masuk benda yang korang boleh maintain lama lah. Nak biarkan benda tu lama. Dia sebenarnya tak jadi masalah kalau korang contohlah korang dapat sell kat sini, okay, dia dah turun bawah, sekali dia pergi ni atas, korang boleh layer lagi, sell lagi, okay, dia turun bawah, lepas tu sekarang dia break lagi kat sini, dia turun bawah sebab dia dapat apa, setiap dia turun bawah tu dia jumpa halangan, bila halangan dia akan naik lagi, halangan lama-lama korang punya layer pop sampai ke atas ni, sampai dah tak cukup dah margin. So itu yang selalu kita buat kan. So itu lah, tu yang masalah. Sebab tu guideline percentage and margin level percentage korang kena jaga supaya korang dapat ada SOP, boleh disiplin sikit kan. So at least selalu apa yang saya buat tu, kalau sedar lah, kalau leka sama juga saya boleh juga. Tapi kalau kita dah buat analisa awal macam ni, so kita dah tahulah. So maknanya contoh kalau kita dah entry awal sini, so bila dah naik macam ni kan, kita nak entry kan. So kita nak entry ni, dia naik sikit macam ni kita entry, naik sikit macam ni kita pun entry lagi. Nanti dah banyak layer pula. Tapi apa yang saya buat selalu, bila dia melepasi, maknanya bila dia masuk balik, saya akan close dulu yang ni. Nanti ni saya akan close sebab saya jaga margin level percentage. Sebab saya tahu setiap kali proses bila dia nak buat untuk retracement ni, kawasan ke bawah ni anytime tau, sebab dia bearish kan. Tapi kawasan atas ni adalah retracement tau. So kawasan ni korang kena ada disiplin untuk korang layer ni. So yang pastinya macam ni. So kalau contoh bila entry awal, okey, bila dia dah turun, saya punya dah biru lah, sekali dia naik pop, entry dah merah balik. So dah merah balik, once kalau dia masuk balik, saya ambil dulu. So next bila dia nak ni, dia naik atas ke turun bawah ke, so misal kata sebab istilah ni macam ni lah, selagi trend warna hitam ni tak kena break, selagi tu jangan ambil position yang nak beli lama-lama lah. Maksudnya macam tu lah. So contoh bila dia dah break up, dia akan buat satu retracement. So dia akan ada satu confirmation candle kat situ, tutup betul-betul. Kita boleh letak itu memang clean lah. Macam tu lah. So sekarang ni sebab saya cakap tadi, sebab apa? Sebab pin yang tadi dia nak menunjukkan akan ada price akan naik. So kita ada kat line yang warna purple ni tadi, line purple. So kalau kita ikut MA, automatic MA kita dah jaga tu, dia on the way lah nak pergi ke sini nanti. So on the way dia nak pergi ke sini nanti, so saya tahu sini sama ini tempat kita sini sebenarnya. Kalau saya cakap lah ini, saya akan scalping je, sebab senang cerita macam ni lah. Kalau dia nak pergi turun bawah pun dia kena sentuh ni lah. Okay, kita nak confirm betul tak ke, sebab ni kita dah ada trend line yang warna purple ni untuk kita punya guideline. Okay, sekarang ni InsyaAllah price akan kena sini dulu, ataupun price akan kena sini dulu. Sebab satu dia dah buat satu rejection kat sini. So merah dah kena reject, dan dia reject dekat MA hijau. So next kemungkinan pun akan hijau. Tetapi lepas ni kalau dia pun naik, so dia akan turun bawah, turun. So next bila kalau dia naik adalah ni kawasan ni. So korang faham setiap kali kalau MA ni kena break, so next kalau dia datang balik, dia akan melebihi lah, melebihi. Tapi itu depends kepada time frame yang pilih yang kecil. Sebab ada kemungkinan juga bila dah break up, so bila dia naik sampai sini je, dia panggil FTR, real to return. So itu pun kena jaga. Jadi sebab tu cara macam mana kita nak mengatasi benda-benda yang macam ni kena tengok semua time frame lah. Sebab setiap kali price akan bergerak adalah mengikut buying dan seller punya order. So MA ni hanya bertugas bagi rujukan bagi kita saja. Dia bukan bagi belum tentu semua masa dia akan bagi signal, tetapi dia akan bagi flow. Itu pun dah cukup dah. So MA ni akan berfungsi, akan bagi flow dia punya pergerakan. So kita tahu retracement proses bila, dan bila dia akan ikut pattern balik untuk bearish ataupun pattern bullish tadi. Maksudnya untuk pattern naik atas ataupun pattern untuk turun bawah. So MA ni memang boleh sangat-sangat bantu. Okay, so ini H1. Okay, right, 30. So okay, tengok ini benda yang ada confuse sikit lah. Okay, tapi nanti korang akan faham lah macam mana dia berfungsi bila dalam keadaan retrace. So kita ada yang warna hitam ni, kan hitam tadi kan, kita punya line untuk guideline kita kat situ last
support. Okay tu. So sekarang ni price kita tengah buat retrace. So daripada kawasan sini sampai kawasan sini, ini untuk M30. Kalau tadi daily kita ada sampai sini. So ni kawasan ni. Okay, warna merah ni sebenarnya saya garis triangle ni adalah berdasarkan ni kawasan ni, sebab dia dah membentuk satu halangan baru. Halangan kawasan ni. So price sekarang tengah nak pergi sini. So korang kena titik beratkan juga, sebab bila dah sampai sini, walaupun dia tembus ni atas, so dia akan buat movement dia ke bawah. Tadi kita nampak dekat H1 nampak doji. Okay tu. Nampak candle ni candle sell ni. So sebelah dah sell kan, dia dah naik, so dia dah reject. So selepas ni adakah candle akan terus turun ke bawah ataupun candle ni atas? So last candle adalah candle ni. Candle ni pula ni candle buy ni, selalunya candle buy lah. So candle buy pun boleh jadi, candle sell pun boleh jadi. So kawasan kompres warna merah sampai biru ni, ini compression dia. Memang betul tengah kompres. Ni nanti kita akan tengok dekat M1. Ini memang kawasan M1 ni. So kita pergi ke M30 supaya korang nampak dia punya risikonya kalau korang ambil sekarang. Benda tu belum clean, tapi korang boleh scalp untuk korang banyak equity lah. Untuk 30. So 30 kita punya MA ni dah hampir. So kalau dia dekat sini, so kita boleh ambil clean shot. Ni saya panggil clean untuk shot ni lah. Untuk shot ni entry kita boleh ambil. So ni kawasan kita dah boleh scalp. Kita dah ada satu rujukan ni, kawasan 30 ni untuk kita scalp sell. Sampai mana kita ada guideline yang warna hitam. So sekarang ni kita tahu price berhenti dekat sini, dia boleh pergi ke atas dan boleh pergi ke bawah. Persoalannya pergi atas sampai mana? Pergi atas sampai M30 ni. Sebab paling dekat warna hijau, MA hijau adalah kat M30 ni, sudah jaga. Okay, sekarang kita tengok dekat M15. Okay, itu dia. Okay. Tadi persoalan kita dekat H1, kita nampak satu doji doji sell, dan sebelah dia ada candle doji sell. So silap, kita ada satu ada doji dan sebelah dia keluar sell punya candle, dan dia terus pergi ke doji yang tak tahu nak pergi mana. Dekat M30 kita tahu warna hijau tadi yang paling dekat, MA warna hijau 145 adalah dekat M30. So dekat M15 automatik warna hitam. Warna hitam. So sekarang ni kawasan hijau dengan hitam. Contoh saya gariskan dulu M30 dekat warna merah ni warna merah ni warna merah ni. Okay, sekarang M15 kita tengok. Okay, betul. So automatic logic lah, kawasan kat M15 warna hitam ni adalah tempat terbaik untuk kita sell. So kemungkinan besar kawasan, jangan pula dah sampai sini ngam-ngam pula korang pun sell, rugi bro. So yang terbaik adalah kita tahu kita ada kawasan lagi tinggi lagi. Nampak ni warna hitam ni, ni untuk daily Okay, tu dia. So kawasan banyak ni, kawasan atas ni banyak lagi ni, banyak ruang ni, kosong sini, semua kosong tu kan. So ada kemungkinan price tengah, memang kita dah tahu memang price tengah buat retracement kawasan ni. So ini adalah maksimum kepada doji daily, candle daily warna hitam ni kan. So yang dah kita tahu, ini sekarang ni dia tengah buat retracement sampai sini, boom akan turun. So ni kawasannya bro, dia akan buat sikit demi sikit dan sikit ni M15 ni. So kita nampaklah candle ni sebenarnya semakin kecil. Pergerakannya adalah terhad semakin kecil ruangnya. So sampai sini dia turun dulu. Sebab kerja dia adalah nak break kan, nak break yang warna hitam ni. Sebabnya yang support kita dekat monthly, kat weekly, kat daily support. So dia belum break lagi. So kawasan ni kuat sangat untuk dia nak reject. So kemungkinan besar kalau dia naik, dia buat rejection, tugas dia adalah nak break ni dulu. Dan selepas dia dah break, so dia akan masuk balik. So dia akan cari tempat yang paling selesa, paling kuat untuk dia terus tengok. So targetnya bro, so saya setting untuk yang 285 kali turquoise ni adalah untuk retracement. So berjaga dengan M15 ni, perhatikan selalu turquoise ni ada dekat mana. So bila dah sampai, okay, kita dah boleh, insyaAllah kita boleh long. Kita main long ke kita nak main short ke, tapi ini insyaAllah tempat kawasan yang clean, walaupun kita ada lagi ruang belah sini. So sini kita boleh ambil medium place untuk kita ambil next sell untuk dia teruskan. Itu pun kalau sudah ada breakout dekat kawasan ni, sudah ada breakout. Selagi belum ada breakout bro, jangan ambil long lah. Kalau dah sampai sini dapat sell, terus tu. Kadang-kadang kita berbaloi ambil buy sebab kita tahu tengah retrace pom dia tunggu bawah, retrace buy sampailah dia habis. Sampai dia habis ni baru kita semua boleh tutup. Tapi saya tak nak galakkan macam tu lah.
Sebab nanti confident sangat buy, buy habis pula. Bila dah turun sekali, semua buy pun jadi merah. So sebab tu cakap the best way adalah scalp. Selagi pula ada confirmation, maka scalping. Tapi ingat-ingatlah bila time scalping tu, tinggalkanlah mungkin. Kalau kita dah price dah sampai sini kan, kita letak sell. Sebab dia dah nak habis dah ni. So kita jaga kawasan 245 ni. Kat mana ada 245, kita tengok kat M30. Kat mana 245, nampak tu kat atas lagi, masih lagi di kawasan ini daily. So di bawah daily tau. So ni kadang ni boleh jadi balik 285. So tengok kat H1 tu, nampak lah. Kat H1 pun dekat, betul-betul dekat habis daily dia. So kemungkinan besar lah dia boleh pergi price kat atas. Tetapi sifatnya macam tu lah, dia akan break kita punya MA satu persatu. So lepas dia dah break, dia akan turun dulu. Bila dia, kalau dia dah buat rejection pun, bila dia naik pun dia akan break. Tapi kalau ikut ni, kalau ikut pengalaman lah, saya rasa untuk H1 ni dekat ni jom. So yang purple ni the best price lah untuk kita ambil clean. Tapi insyaAllah kita tengok nanti macam mana. Kita boleh marking je dan nama Puan Nalisa. PMA ni akan bantu kita untuk guard satu benda emosi kita, supaya kita tak ada teknik harapan. Memang harap sangat. So kita tahu sekarang ni retracement tengah berjalan sambil price tengah buat satu breakout price kat bawah ni, sebelum dia nak meneruskan perjalanan. Tapi bila dah breakout, jangan yakin sangat lah. Boleh letak share tidak bro. Dia akan cari satu tempat yang selesa lah. Lepas tu bila dah confirm semua, kita akan tengok insyaAllah. Kalau ikut pengalaman lah, kalau pattern yang macam ni, dia akan banyak move ke atas lah. Sebab ada nama pun retracement process, dia akan move sampai ke atas ni. Cuma kita tak tahu MA mana yang akan balik. So start daripada M15, 30, H1, berjaga-jaga dengan color turquoise. So itu adalah kita punya clean entry. Faham Kita tengok M5. Itu dia, kita tengok. Ini dah membuktikan turquoise kita dah break bro. So next adalah memang dia akan pergi. Okay, so ni kita boleh ambil pattern dari sini. Tengok daripada bawah dia datang ke atas, reject. Bawah dia turun ke bawah. Tengok bila dia dah buat rejection, dia akan turun, dia akan cari support dekat area ni. So macam video yang sebelum ni saya buat, saya cakap setiap price yang break tu adalah new support ni. So setiap support tu adalah halangan. So maknanya price tu hanya bertugas untuk breakout. Setiap apa yang dia buat tu, dia akan pecahkan. Kalau dia naikkan, dia akan pecahkan lah resistance macam tu. So itulah, kita boleh tengok kalau pattern dia. So saya selalu ambil head, body head. So contoh ni head. So ni head walaupun kecil lah. So ni body dia, ni semua body dia. Ni kawasan ni semua body. So head, bila head ni, so kawasan paling best kita, paling besar adalah ni. Bila dia dah pecah, pump buat head sound. Ni banyak lah kita boleh dapat kat sini. Kat mana-mana time frame pun bro. Itu the best kalau side B. Bila dah ada head ke bawah ke atas ke, itulah tempat saya paling suka lah, kawasan tu lah. Sebab bila ni memang relax, tarik BE je lah. Kita tahu kat mana dia akan melepasi semua. So sama juga. So bila dah macam ni, yang kalau kawasan ni adalah head. Tetapi bila dia dah ada head, so dia buat rejection macam ni, boom, dia dah melepasi. So ni dah tak jadi head. So ni dah jadi ni kawasan body dia dah. So next, sampai sini, ini head baru ni. Head baru. So bukan kebetulan, bukan apa, MA ni turquoise ni memang setting untuk retrace. So bila dah kena, so agak-agak price naik atas ke bawah dulu bro. So price akan insyaAllah dia akan ke bawah dulu untuk masuk body. So dia akan penuhkan kawasan ni dulu. So ni kita tengok, so head ni, so ini bukan dia akan terus turun ke bawah. So kemungkinan ni, sebab ni kita MA warna merah ni, dia dah break. Dan kita tengok candle. Okay, candle ni adalah candle sell yang last kali ni. Candle ni adalah candle sell. So next, sebab ini kita ada MA hijau ni yang jaga ni sebagai tapak ni yang belum kena lagi. So next mungkin dia akan kena dulu. So mungkin dia akan break dulu. So next kemungkinan dia akan pergi naik atas tu, sebab kita dah tahu ni yang warna merah ni semua dah bocor dah ni. So zone dia kawasan sini yang kosong ni tadi ni. So zone dia daripada color turquoise ni sampai kat sini masih hidup lagi bro. Faham so ini disebabkan M5. So kalau kita layer kat sini pun tak adalah kalau merah pun banyak sangat. So ini pun tempat favorite saya juga, sebab dah tahu dah kalau dia next, kalau dia naik so kita tahu apa, kalau dia naik sampai kat sini, kita kena hati-hati sebab ini dah bocor. Masa kalau dia dah bocor, tak payah sell lah, sebab dia akan naik bro. So kawasannya adalah berhati-hati. So at least daripada sini saya dah boleh scout lah untuk dia ni. Itu pun depends kepada kalau dia buat rejection betul-betul kat sini. So next candle, so baru saya bayar. Itu pun next candle kalau dia dah naik dulu, dia turun, so next candle lagi baru kita buy. Macam tu so kawasan ni memang semua kawasan yang tengah berisiko atas bawah. Tapi kalau nak teknik sharpshooter, so kita lebih tunggu lah. Sharpshooter kan selalu tunggu dia dah aim betul-betul, okay, baru dia tak cukup lah. So tempat yang kita lepas adalah kawasan bila dia naik ni tadi, sampai sini. Ni clean, ni kita punya clean shot kita. Kalau kau nak short ke, kau nak long ke, mana lah,
Tapi ni clean lah kawasan ni, sebab kawasan ni semua kosong, tak ada apa-apa kan, kosong. So sama juga lah ni. So tinggal lagi bila dia dah buat rejection kat sini, sampai kat sini, adakah dia akan naik. So insyaAllah ini tugas dia ni, warna hijau ni, untuk dia buat break dulu. Selepas dia buat break, okay, confirm dia akan turun lah. Sampai mana? Sampailah at least sampai sini. Ini kita punya guideline. So ini SNR buat support and resistance. Kawasan ni kita tak ada MA nak jaga. Tapi kita ada warna biru dengan merah tu akan jaga. So dia akan follow je ikut. The next M1 dekat sini kita boleh dapat confirmation kat mana price ni nak pergi. So tu je. Kita tengok price daripada atas ke bawah, dan kita punya 145 kita kat bawah, 180 kita kat atas, sudah pun cross. Nampak kawasan sini dah cross. Sekarang yang warna hijau, hitam kat atas, hijau kat bawah. So ini bearish Ini untuk M1 ni tengah turun ke bawah. So tinggal lagi price datang daripada atas ni ke bawah, cross. So ni atas dia dah buat rejection walaupun dia dah break ni. So next dia buat break, dia buat ni sampai sini. So sampai sini. So next agak sampai mana? So next adalah kemungkinan sini, terus akan turun ke bawah. So kemungkinan ni dah tempat ini pun medium risk untuk entry walaupun M1, tapi ni boleh main short. So saya ambil sini dan pastikan dia break yang clear turquoise ni untuk yang turun ke bawah. Atau kita tengok moment daripada atas bawah, ya daripada atas ni. So sekarang dia kat turquoise. So turquoise ni 285 ni ada tempat retracement. So persoalan ni, so dia bila dia break ni, kita ni atas kan. So dia dah break ni semua ni. Okay, candle ni dah cross kan. So nampak dia nak turun ke bawah lah, sebab hitam dekat atas, hijau dekat bawah, nak turun ke bawah. Tetapi masih lagi ada peluang untuk dia nak naik. Sebab apa? Sebab ini dah break, ini pun dah break, kita punya turquoise dah break, kita punya hitam, hijau, segala apa colour kat sini semua dah break. So kawasan ni sangat lemah ni bro. So tinggal lagi cuma kita boleh tengok movement dia, dia boleh turun ke bawah, naik ke atas. So kawasan ni atas boleh, bawah pun boleh. Jadi sini hanya berpandukan kepada SNR, support and resistance. So setiap macam tadi saya cakap, candle hanya bertugas untuk breakout. Setiap candle buat high dengan low, dia akan buat support dan resistance. So maknanya setiap support tu adalah harangan, resistance juga adalah harangan. Kerja candle adalah untuk breakkan semua harga yang telah dia buat. Kalau macam ni daripada atas, dia akan break untuk dia nak pergi bawah. So bila dia tak cukup nak break, so dia naik atas, turun bawah. Jangan pula price ni bergerak. So sekarang ni price agak-agak ke mana akan pergi dulu untuk okey. Tu nampak turquoise cross kat sini. Kalau rajin nak lainkan, boleh lainkan, sebab ini semua akan membawa kepada masuk-masuk tertentu. Nanti kita akan tengok proof dia. Okey, ni kita colour warna lain dulu, sebab nanti takut itu pula kita punya guideline kita tukar colour. So yang hitam tu tadi adalah untuk kawasan guideline kita untuk breakout ni. So warna purple ni adalah tempat salah satu dia akan buat rejection bro. So macam tu, bila dah sell sampai sini, dia akan buat break confirm sebab dia ada ruang lagi kat sini. So price kan kerja dia breakout je, dia akan break ke bawah. So confirm lah trendline yang kita dapat ni semua dia akan break sebab movement untuk time frame yang lebih besar kita dah tahu bearish, tapi kita dah tahu sekarang dia tengah buat retracement process, agak nak naik sikit. Nak naik ke mana? Ini kita tengah cari. So tapi price tengah buat retracement process, so maksudnya ruang zone yang kita marking ni tadi letak lebih kecil kita. Daripada hitam ke hitam adalah zone untuk kita trade bro. Tetapi berhati-hati dengan line-line yang baru kita dapat ni tadi, ni dan ini. Tu boleh. So korang yang tengok video ni, so dia marking harga-harga ni. Ini yang kebiasaan saya buat. So sebelum kita nak pergi ke major assignment EU ni, yakni bearish, kita tahu retracement process. So ini line-line yang kita dah dapat. Sebab tu kalau korang tengok saya punya video, kalau trend line sangat banyak kan. Tapi sebab macam ni tiap-tiap hari buat analisa, so akan ada tiap-tiap hari punya trend line. So berdasarkan MA tu. So sebab tu banyak sangat trend line, banyak kali-kali, tapi semua akan bawa maksud yang berbeza. Kalau ikut skor korang lah, tengok apa maksud yang korang ni kan. Tapi inilah price dia yang korang akan ambil kira ni semua ni. Ini adalah rintangan. So rintangan ini boleh jadi support dan rintangan kepada resistance. So korang faham lah maksudnya. Faham? Okay, sekarang ni maksudnya major kita dah tahu adalah bearish, tapi sekarang tengah retracement proses. Tinggal lagi dekat mana retracement tu. So sebab tu saya buat satu lagi, bila ada masalah ni berlaku,
Saya tak tahu sampai mana dia nak ke atas naik. Selain daripada saya gunakan MA 285 yang turquoise tu tadi, saya create satu lagi template yakni meter ke bawah. So indicator window satu ni yang saya cakap ni yang kawasan ni, inilah meter saya, berfungsi seperti RSI. So cara nak ambil template ni, mula kita add masuk RSI dulu. Lepas tu daripada RSI tu kita add in MA. So saya ada bagi dekat group Telegram. So siapa nak join, link join Telegram group tu ada dekat bawah description ni. Saya akan bagi. So kat situ saya ada bagi tahu dah macam mana nak buat ni berapa MA yang kita nakkan ya. So dekat sini kita ada tulis juga lah, untuk 80, 145 dengan 5. Ni 3 saja saya gunakan ni. So ini adalah fungsinya, ini fungsinya adalah momentum, ni volume. Kita nak tengok kuasa kuda dia dah habis ke belum. Inilah akan fungsi dia. So ini juga saya akan ambil daripada cross dia, dan di mana hijau tu dan di mana hitam. So maksudnya di mana 145, di mana 80, di mana 5. Sekarang, kalau dulu saya tengok meter ni run, so sekarang ni saya tengok nombor ni saja. Nombor ni semua pricing ni, sini semua pricing. So kita tahu mana yang lebih. So kita tahulah kali tu kita tak boleh hafal lah 80 kali apa, 145 apa, 5 apa. So kita nak tengok harga mana yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, siapa yang kat tengah. So kalau ikut sini, so bermaksud position ni sekarang hari Isnin untuk minit yang pertama, insyaAllah price akan naik dan terus move turun. So yang warna purple ni tadi adalah rintangan seterusnya kepada support dekat M1 untuk dia nak move naik ke atas. So naik ke atas disebabkan ni semua dah cross. So kita tahu kita punya MA dekat M1 ni adalah weak. Faham ya? So maksudnya start je dalam pukul, kita start pukul berapa lah. Buat jarang teknik subuh lah, lalu pagi relax je. Okay, maknanya untuk minit yang pertama tu insyaAllah dia akan naik untuk completekan kehidupan sikit. Kita tengok price datang dari mana. Okay, price datang daripada atas, buat reject, dia dapat reject, punya atas reject. So dia confirm insyaAllah price sampai sini dan terus akan buat ke bawah dulu. So meter ni dah bagi tahu. So cara saya nak tengok meter, saya akan serangkan, dia akan kecilkan. So kita akan nampak movement dia macam tu. So biru ni adalah macam candle lah. Sebab dan saya setting low sebab dia adalah bersifat untuk kita nak cari dia bawah dia kan. Ya, sebab kita tahu ni benda ni tengah turun ni bawah. So ini bersifat low. So hitam kat atas, hijau kat bawah. So kita tahu momentumnya ke bawah. So selagi meter ni, kalau saya besarkan, dia akan berfungsi juga besar macam mana pun. Kita kecil ke kita besarkan dia fungsi. Contoh macam warna biru ni. Ini kita tahu ke bawah lah. So bila ni hijau, biru ni kat bawah, dia akan kat bawah. Bila ni pun dia akan bengkok sikit, macam mana. Sampai lah dia dekat bawah ni bro. Ini semua bila dekat bawah ni baru ada momentum untuk buy. Sebab tu yang ni special sikit ni. So saya akan tengok volume ni, momentum ni. Okey, ni kita tahu, oh ni sekarang ni seller tengah ramai. So maksudnya kita sell lah. Saya akan sell dulu. Saya sampai walaupun kita dah ada trend line ni. Okay, kita akan break. So dia akan pump ni atas ni. Sebab ni kita punya guideline untuk tapak. So sini, so ni akan sampai sini naik atas pak. Ini mungkin dia lepas tu ni. Sebab ini akan bergerak ni. Ini akan bergerak. So bila dia dah maksimum ke bawah, so kita tengok M5. Okey, sekarang ni beza ni. M5 ni dia daripada bawah. M15 kat bawah juga. 30 di tengah-tengah. H1 lebih kurang dalam berapa persen dia ke bawah. So ini selalu dia menunjukkan up and down lah. So kita tahu ni tengah kita tengoklah hitam kat bawah, hijau kat atas. So kita tahu moment tu nak buy. Tu yang saya cakap retrace tu. So ini salah satu teknik saya pakai. Ni untuk volume, untuk momentum, untuk jaga, untuk bagi jawapan untuk masalah saya dekat mana dia habis kuasa kuda ni. So saya guna meter ni kat bawah ni. So H4 kita tahu masih lagi kuat untuk dia ke bawah, walaupun kita tahu dia retrace. So sebab apa sekarang ni retrace. Okey, biru ni umpamanya macam candle tau. So bila dia dah touch itu punya MA ni, so dia akan nak bagi hitam ni balik. So ni yang tempat retrace je, sama je, dia akan buat benda yang sama ni yang untuk atas ni. So biru ni adalah umpama macam candle kan. So ni yang metering dia. So dia akan break kat sini, dia akan naik. So kita tahu ini memang sedap untuk retrace. Ini memang retrace memang sedap. So kita akan untuk buy yang sebelum kita nak sell lagi kan. So tadi kita dah buat Nisa, kita dah tahu. So cuba tengok yang ni tadi yang kita dah tahu dah berapa pip. Cuba saya kira balik tengok, kita tak tinggal 60 pip. Macam kecil pula ni. Alhamdulillah. Mana tadi? Hilang dah. Tak apa dah, kita tekan balik nanti. Oh, lebih kurang 200 pip ada. Besar. Lebih kurang lah, lebih kurang So lebih kurang 200 pip, bukan 60 pip, besar lah. Betul kan? Kita kira betul-betul. Oh, salah.
Oh, okey. Oh, ini tadi adalah kawasan kita punya MA warna hijau untuk retrace. So kemungkinan besar. Tapi kita ada satu lagi galang itu adalah ni tadi. Ini dia lari sikit. Okay, ni kita tukar warna hitam juga. Okey, tukar lainnya. Ni 3 ni. So atas ni tadi jangan cakap tak mungkin price akan pergi atas ni. Mungkin tak mustahil tu. Sebab price macam saya ulang balik, price kerja ni adalah buat breakout saja. Setiap kali dia buat support atau resistance, price akan ikut. So bila dia pecahkan dia akan terus ni. Bila dapat dia pecah dia akan naik macam tu lah. So tu yang kita panggil assignment. So tak mustahil price akan datang ke sini dan dia akan buat rejection pak ke bawah. Sebab ni daily tau bro. So sini sampai bawah ni pun kalau kawasan ni pun at least ada 100 lebih pip ni. Kan? Walaupun kita tahu ni assignment ni nak ke bawah tapi kita dah buat dah tadi dah analisa dia apa benda yang kita nak jaga tadi. Kita tukar pula. Okay. Oh, sorry, pause tadi sekejap. Okay, so sampai mana tadi kita? Okay, ni price yang kita nak kena jaga. Masya-Allah, dia bertukar lagi. Tak faham dah berapa kali tukar dia kasi ni, dia tak nak kali lain katnya. Okay. So ni 3 price kita ada agak lain, dia break ataupun tak. So kawasan yang di dalam ni color warna merah, warna purple adalah berdasarkan dekat time frame yang lebih kecil. Itu pun sama juga. Tak apalah, ni saya colorkan sama. Warna purple juga. Tengok. Purple. Okay, tu dia. So ni dah lain, so automatik kita dah ada untuk zone yang daily. So zone daily adalah di sini sampai sini. So ini adalah time frame lebih kecil kita dapat tadi daripada time frame yang kecil lah. So automatik ni memang akan break lah, kan? Akan break lah. Ini. Tapi at least kita akan tahu ni kawasan ni adalah compress lah. Kawasan yang price akan buat compress untuk dia nak pergi. Sebab bila korang dah trade pakai guna MA ni, korang akan tahu price akan bila dah macam ni kan. So macam nampak warna biru ni dia dah buat support dia dah buat tapak dia dah jaga. So yang atas ni dah break. So lepas ni dia akan buat ke bawah ni. So kemungkinan lepas ni akan dia ni, ataupun dia akan buat sampai sini je guys. Lepas tu dia akan naik balik. Lepas ni dia nak naik tak ada masalah sebab ni dah break lah. So dia akan ni sampai sini. Lepas tu keluar satu candle, lepas tu bila close kan dia akan sampai sini. Dah. Lepas tu next candle itu adalah confirmation. So dia naik sampai sini. Lepas tu next candle kemungkinan besar turun lagi. Sampailah dia. So ni kawasan ni sangat aktif. Ni 1 jam time frame 1 jam sangat aktif, turun dan naik. So anytime lah, kita tahu jam yang berapa lah dia nak ni. Tapi kita boleh berpandukan dengan time frame yang lebih kecil, contoh macam 15 tu nak jaga. Contoh macam tu. So time frame kecil ni gunanya apa? Sebab kita tak ada MA kan. So MA hitam, hijau. So kita just follow ni je. Kalau dia sampai sini pak, okey kita boleh ambil sell pak turun bawah. Ataupun sampai sini sebab dia datang daripada bawah ni. So dia akan share dulu ke bawah. Sebab kita tengok tadi M1 price memang nak ke bawah, tetapi M5 meter dah tunjuk ke atas. So bermaksudnya untuk ni InsyaAllah dia akan turun dulu sikit dan akan naik, turun dan naik. Itulah dia, sampailah dia habiskan break line atas sampai bawah. Kenapa terbalik kan? So daripada analisa ni korang boleh tahu okay, kita buat rumusan untuk EU ni sedang berlaku retrace pun. Okay, menteri sebenarnya dah siap. Menteri ni sebab dia dah sentuh yang bahagian atas ni. So yang ini kemungkinan dia akan selalunya kalau pedang dia ikut mana satu yang lebih tinggi, lebih panjang dia akan follow. Tapi kalau macam ni lah, ini sebab dia sama panjang kan, doji ni sama panjang. So ini dia balik kepada harga pivot dia, harga tengah-tengah. So next bila dia turun ke bawah, so kemungkinan besar ni dia akan break, insyaAllah dia akan break ni. Sebab ni kawasan yang ni, yang macam saya beritahu ni dah ada signal pin dia kan. So kita tahu kuat bearish memang sangat kuat. Tapi okay, weekly dah habis. So akan ada weekly yang baru, candle weekly yang baru. So inilah kemungkinan. Sebab warna biru ni masih lagi belum di break kan. So confirm lah dia akan buat retrace. Okay, so kita dah ada trend line ni dekat weekly, kita boleh nampak trend line ni. So yang tengah-tengah ni yang daily kita tu. So ini adalah guideline kita bila dia dah break. So bila dia dah dekat bawah, so dia boleh naik atas. So maksimum pula lepas ni sini lah pula untuk dia nak ke bawah. Okay,
So faham lah so ni weekly maknanya berminggu-minggu lah, kita belum tahu lagi sama ada dia nak terus sok ke bawah. Mustahil lah, keluar satu kali mereka ada news ataupun apa-apa dia akan macam tu lah. Sebab satu minggu tu ada 5 hari trade. So tu lah, kita tengok nanti macam mana. So selalu pula saya punya target lah selalu, bila dah satu batang sini, so next candle adalah doji. So sebab tu saya cakap ni, open ni dia naik, dia akan datang balik, dia akan pergi balik, mungkin dia akan tutup body nya daripada sini sampai sini, tapi pin sampai sini, pin sampai bawah ni kemungkinan. So next candle barulah dia akan pergi ke bawah. Faham So maknanya minggu depan EU target adalah doji, candle doji. So candle doji kan faham atas pergi, bawah pun pergi. So maksudnya kita punya sell medium risk, kita punya buy high risk. Jadi kita punya buy tu tadi adalah intraday lah, sebab ni minggu ni dah ada 5 hari kita boleh trade. Macam tu lah maksudnya So rumusan kita macam tu lah. You tengah buat retracement. So kita dah ada line-line ni. So ni adalah zone. So MA kita yang boleh bantu adalah 245 tu. So berjaga-jaga dengan time frame, setiap time frame perhatikan kali turquoise 285. Setakat kalau M1515 ni confirm lah dia akan break bila dia buat retracement. Selalunya dekat M30 ni adalah penentu ni, insyaAllah. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab meter. Ok, meter ni di tengah-tengah je. H1 di sini. Ok, H1 ni pun di masih kat bawah lagi ni. So untuk dia nak terus turun ke bawah ke atas, ni jadi persoalan lah kat sini. So selalu bila meter macam ni, saya dah tahu retracement tengah proses. So saya banyak main M30 ke bawah lah, untuk saya scalping lah M30. So kita dah buat analisa untuk EO ni. So saya tahu teknik apa yang kita nak perlukan dulu. So saya akan scalping sebelum kita nak pergi intraday. So faham So daripada meter ni kita boleh nampaknya M15 ke bawah untuk dia nak pergi ke atas. Rasa meter mana yang kita tengok semua meter lah. Okay, monthly masih lagi bearish, meter ke bawah. Weekly dekat bawah tapi warna biru dengan hijau dah nak hampir rapat. Daily dekat bawah. H4 di antara tengah-tengah lah, belum sampai tengah-tengah. H1 di sama-sama juga tengah-tengah di antara ini. 30 di tengah-tengah, 15 di bawah, 1 M5 di bawah, 1 di atas. Okey, sekarang ni daripada semua time frame ni yang sama keadaannya, yang sudah maksimum adalah 15 dan 5 dengan 15. So saya akan ambil yang ni 5 dengan 15. So saya tahu momen untuk naik ke atas memang ada. Momen untuk naik ke atas memang ada. Sebab kita tahu tengah retracement proses. Cuma kita punya MA itu saja dapat bantu rujukan guideline kat mana pricing itu berlaku setiap retrace. Warna turquoise, warna hitam dengan warna hijau. Sudah faham Faham tak? Kalau tak faham boleh komen lah nanti. Komen kat bawah ataupun join kita punya Telegram group. So boleh tanya dekat group. Saya akan terangkan. So nanti insyaAllah hari Isnin saya akan try buat live trade. Tapi itulah, insyaAllah lah bila ni sempat-sempat, sebab handphone ni pun satu je. Saya jarang trade pair banyak-banyak, walaupun yelah kita boleh follow ikut MA ni, pergerakan MA. Tapi nak jaga nanti agak pening sebab MA ni sentiasa bergerak. Susah nak ramai kan kalau pakai laptop. Kita boleh setting monitor banyak-banyak. Okey, tu tak ada masalah. Kalau monitor ada satu je tak payah. Monitor ada 6 ke ada 3 at least, okey lah, senang kita nak trade. So you ni insyaAllah saya cuba trade, tengok mandi, tengok pergerakan macam ni. Tapi minggu ni semalam NFP saya nampak peluang dekat UJ untuk saya nak main intraday at least 1-2 hari. So tu saya trade intra. Okay, saya tunjuk UJ entry yang saya dapat. Okay, tu itu yang best bila kita guna sharpshooter dengan meter ni sekali kat bawah ni. So saya dapat sharp, tapi saya cuba, sebenarnya saya banyak rugi kat ni. Bukan rugi apa, rugi masa. Sebab tengok ni nak menunggu. Okay, NFP start time ni benda ni NFP ujung-ujung ni time ni. So time ni saya nampak peluang dan dia dah kena MA. So saya ambil first risiko entry. Sebab tu saya ambil 0.1. So bila saya niat nak main intraday, saya akan jaga saya punya margin. Selalu saya akan masuk 0.03 untuk PT scalping. So kalau ikut duit yang saya ada. So sekarang ni berapa? Okay, daripada last story video lebih kurang $52. So ni at least dah ada $12.
sebab sebelum NFP habis saya sempat scalping. Habis NFP terus saya setting untuk intraday. So still kita dapat price ke atas tu, saya rasa ada 5 kali macam tu dapat area price yang sama sebab kita scalp kan. So bila saya nak start intraday, saya kurangkan lot size sebab kita nak control kita punya margin level percentage tu. Sekarang saya ada 1000 lebih persen walaupun tak banyak dengan H4 ni, 2 candle ni dah turun ke bawah ni, lebih kurang berapa pip dalam 100 lebih pip 100 lebih pip apa dalam 13an. Pakai komputer senang kan, dah lama tak kira kan, lambat lah kalau tak. Kita kira daripada bawah. Okay. Apa ni, okay, lebih kurang dalam 92 pip, lebih kurang dalam 92 pip untuk jangka masa 8 jam. So, sebenarnya saya buat live video trade ni, tapi tak tahu apa dah jadi dengan saya video step, dia terus hang pula video ni. Tapi 8 jam tanpa stop video tu sebab saya nak tunjukkan movement bagaimana MA tu berlaku dan macam mana entry yang saya buat berkali-kali, dan hasilnya selain pada ialah Allah berkehendak, kuasa Allah lah, rezeki Allah, kita berjaya lah untuk nak letakkan position sharp kita dekat pucuk. So ini pun sebenarnya belum habis final lagi sebab hari Isnin untuk minggu depan market kita masih lagi kena jaga dia punya flow dia, pergerakan pattern ni. Walaupun okay, macam yang saya cakap, sekarang ni adalah sideway. So ni kat S4 ni sideway ni dengan sideway. So setakat ni kita ada head kat sini, head kecil je lah, kecil. So nak cakap head pun tak ada. So saya risau kalau dia akan buat head di sini. So apa yang kita dah tunggu selama 8 jam ni akhirnya merah. Faham tak maksud saya? Penat tak tunggu? Penat kan? Jadi itulah. So pattern ni perlu kita jaga lagi, masih saya kena jaga. Kena pastikan yang MA ni dia kita follow dengan MA ni. So walaupun yang ni nak intraday untuk 1, 2, 3 hari macam tu, tapi kita jangan ambil teknik harapan lah. Teknik harapan tak ada rujukan, tak ada guideline, bahaya brother. Sekejap lagi kita tahu dia nak turun ke bawah, ataupun bila kita buat analisa kita nampak dia nak pergi atas kan, tapi sekali price tu dah 8 jam, dah 2 hari dia tu datang balik tu. So sebenarnya banyak benda yang kita dah buang masa lah sebenarnya. Tu dah dia kan, dah masa bila kita dah layer, so kita tak jaga margin level percentage, so risiko tu bertambah-tambah lah lagi. Jadi itu selalu kesilapan dalam kelikaan kita lah. Bila dia bukan sampai overconfident, tidak, tapi kita selalu buat harapan. Tu yang panggil teknik harapan tu, kita buat harapan kita, ni masalahnya. Tapi market tu tak kenal kita kan, semua orang trader cakap macam tu, kita kena market tapi market tak kenal kita kan, ni masalahnya. Tapi insyaAllah tu cara saya gunakan MA ni, tu yang saya buat video ni untuk saya share. Sebab benda ni bukan bercerita tentang profit atau loss tidak, tapi at least kita tahu bagaimana untuk kita ambil clean entry, dan kita tahu bagaimana untuk kita baca setiap pair yang kita minat itu. Umpamanya kita baca buku lah, so setiap candle yang bergerak tu dia ada cerita dia. So kalau kita dapat baca pergerakan dia, so insyaAllah. So inilah tujuan saya buat video tu, supaya kita tahu bagaimana candle ini, pricing ini bergerak, dan kita boleh baca walaupun dia tak ada huruf. Kita boleh baca dia punya candlestick yang bergerak. So ok lah setakat tu untuk kita buat video untuk analisa EU untuk market minggu depan. So hari ni adalah 4 April 2020, so besok hari Ahad 5. So insyaAllah untuk market 6 hari bulan 4 2020. So ok guys, hopefully apa yang video ni saya buat manfaat untuk korang, untuk siapa peminat EU. Dan saya tahu memang ramai trader minat EU sebab dia antara pair yang spread paling rendah. Saya pun suka juga, tapi saya lebih suka gold. Baru ni gold jadi masalah kan, open spread kan, semua broker jadi masalah. Jadi kita stop dulu lah kan, sebab bila spread tinggi ni dengan duit yang kecil, kita ambil high risk lah. So ok lah, cukup untuk video ni. InsyaAllah saya akan buat video lain untuk pair-pair lain, InsyaAllah. So safe trading, berbismillah. Sebelum nak trade, saya bagi tips, selalu kalau nak trade pastikan perut dah kenyang, badan bersih, mandi ke apa ke, otak dah clear, dah tenang apa semua, tak ada masalah apa semua. Dan kita analisa, itu baru kita trade. Dah nampak picture dia, dah boleh baca pergerakan setiap pair yang korang minat tadi, dan baru korang entry. Jangan korang overconfident dan selalu nak kejar candle, nampak ni terus, ok ni boleh ni, ok ni boleh, tu kejap lagi yang boleh dan jadi tak boleh. Jadi macam tu lah. Yang penting itulah, pastikan badan bersih dulu, sebab ni kita nak cari rezeki Allah. Sebab tu baca bismillah, kita asbab saja menjalankan tawakal ni. Tawakal rezeki yang Allah dah tentukan sebenarnya, tapi atas ilmu yang kita share ni, insyaAllah, maka jalan tawakal kita tadi itu ada panduan seperti mana Al-Quran, itu panduan hidup kita untuk kita nak berjalan kat dunia ni.
So ini juga sama juga perjalanan tawakal sebab rezeki yang Allah sudah rancangkan untuk kita. So at least ada panduan. So insyaallah rezeki profit atau loss itu urusan Allah itu insyaallah. Tapi selagi mana kita buat atas kalimah bismillah, itu adalah untuk kita tawakal dengan nama Allah itu tadi. Jadi kita buat atas berpandukan ilmu, insyaallah rezeki di antara golongan-golongan rezeki adalah rezeki ilmu selain daripada rezeki kudrat. Rezeki kudrat daya gitulah. So ini adalah rezeki ilmu. Sebab tu saya share benda ni, at least ada panduan untuk kita jalankan asbab ni. So okay guys, sambil-sambil kita trade, kita dakwah sikit. Tak adalah pandai mana, tapi insyaallah sebenarnya forex ni banyak mengajar kita tentang sesuatu fitrah, insyaallah. So okay, kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. So lagi satu, saya minta maaf, video yang sebelum ni saya ada bagi untuk setup yang MA tu. Jadi MA yang 245 tu, mana yang dah setting sebelum ni, tengok daripada video yang sebelum ni, korang adjust balik pergi ke 285 yang 245 ni adalah dulu kajian saya setahun yang lepas. Sebab ini kajian-kajian yang saya buat ni. So yang 285 ni berfungsi dengan baik. So korang tukarlah 285. Yang 285 ni yang kali cost tu tadi. So okay guys, kita jumpa lagi. InsyaAllah ada waktu dan masa. Minta Allah turunkan rezeki bersama untuk kita, InsyaAllah. Amin amin ya Rabb. Okay guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.